Hormat yang menjemput dan mempersilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Taman Perminjaya Cendering, para imam, para bilal, hadirin hadirat terutama Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah. Allah selalu memberi izin kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini kita mendapat keizinan Allah berada di dalam majlis yang baik, majlis ilmu. Mudah-mudahan memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia. InsyaAllah merupakan saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insyaAllah. Oleh kerana Ramadan Al-Mubarak sudah hampir tiba, kita ambil ulang ataupun kita dengarkan lagi apa yang selalu kita dengar tentang puasa. Sebelum saya melancarkan kutipan derma untuk projek Pasar 2 masjid ini, dan kemudian menjawab soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim, daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Iaitulah beberapa hari yang telah maklum di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit atau sedang berjalan bermusafir, dia boleh tidak berpuasa dan qadalah akan bilangan hari yang ditinggal itu selepas daripada hari raya. Dan atas orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa kerana sangat tua atau sakitnya tidak sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang melakukan amal-amal sunat, termasuk puasa sunat, maka yang itu adalah lebih baik baginya jika dia mengetahui. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam ayat ini. Ingatlah bila kita dengar ayat Quran atau hadis atau daripada mulut penceramah atau orang beri tazkirah atau siapa saja, bila dengar wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita kata di dalam hati kita, akulah orang-orang yang beriman. Jangan kata insya-Allah mungkin aku tak boleh. Kita kena cerak. Kita kena yakin. Kalau bab iman, dia tak boleh syak atau zon atau waham. Dengar ya ayyuhallazina amanu, insya-Allah. Jangan kata insya-Allah lagi tu. Akulah orang yang beriman. Kerana dalam bab iman, dia tak boleh ragu. Walaupun 1%. Macam kita belajar sifat 20.
Bila kata Allah itu ada, dia mesti yakin. Tak boleh zon. Tak boleh kata 99% Allah ada. Mungkin 1% ya Allah ni tak ada. Kufur namanya. Jadi ingat, bila wahai orang-orang yang beriman, yakin aku orang yang beriman kepadamu ya Allah. Sebut dalam hati. Tetapi bila disebut sifat-sifat yang lain, kita kata insya-Allah mudah-mudahan aku jadi seperti itu. Contoh, wahai orang-orang yang soleh. Jangan dalam hati akulah orang soleh. Nampak tak? Allah tak suka lagu tu. Insya-Allah aku akan jadi orang yang soleh. Wahai orang-orang yang bertakwa, yang sangat takut kepada Allah, insya-Allah aku nak jadi orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang sabar, insya-Allah aku nak jadi orang yang sabar. Wahai orang-orang yang zuhud, insya-Allah aku akan cuba menjadi zuhud. Tapi wahai orang yang beriman, akulah orang yang beriman. Tidak ada lagu lagi, tidak ada taraduk, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah ditulis. Tulis ni maksudnya furida. Diwajibkan, difardukan. Jadi puasa ini fardu. Furida alaikum, difardukan ke atas kamu. Nampak? Bila tu? Iaitu selepas hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah. Nampak? Difardukan ke atas kita berpuasa. Maka telah kita maklum puasa ini satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang siapa menafikan puasa sebagai satu rukun Islam, rosak Islamnya. Sebab dia rukun. Rukun ni ma yatawaqqafu an sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun ni maksudnya perkara yang terhenti sah suatu dengan dia dan dia adalah juzuk bagi suatu itu. Maksudnya tidak dikatakan sah seorang Islam tanpa dia menerima, mengisbatkan kewajipan berpuasa. Dalam bab meninggalkan puasa, dia tidak dikenakan hukum hudud. Dia hukum dalam Islam ini ada hukum hudud namanya. Ada hukum qisas, ada hukum ta'zir, ada diat dan sebagainya. Dalam bab meninggalkan puasa dikenakan ta'zir. Dalam bab meninggalkan solat dikenakan hukum hudud. Nampak? Biar hudud tidak dilaksana pun lagi kita belajar biar faham. Sebab melaksanakan hudud bukan kita. Itu pemerintah wajib atas dia. Jadi kita faham. Takut sembang saja tak faham. Semayang, kalau tinggal semayang dikenakan hukum hudud. Jumhur ulama hududnya itu atas hukuman hudud lah. Iaitu pandangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Adapun mazhab Hanbali dia lain, hukum qisas. Nampak macam orang bunuh orang. Kenapa dihukum mati dalam mazhab Hanbali? Kerana dia telah murtad. Nampak lagi? Adapun di sisi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dia dihukum kerana meninggalkan solat. Dalam fiqh mazhab Hanbali, orang yang tak mau sembahyang dihukum kerana murtad. Dia lain sikit situ. Kerana mereka mazhab Hanbali menggunakan hadis man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara, barang siapa sengaja tinggal satu waktu sembahyang maka sungguh jadi kafir dah terang-terangan. Jumhur ulama dak, orang yang tinggal sembahyang dia mukmin yang asi, masih orang mukmin dan dia derhaka kepada Allah. Baik, balik kita pada hukum puasa. Orang yang tak mau puasa mesti dikenakan hukuman. Sebelum dikenakan hukuman, dia mesti disuruh berpuasa. Contohnya ditangkap oleh polis. Kita tahu di Permijaya ni seorang tak mau puasa, dia bahang nasi buku bawah pokok keku. Kita telefon polis. Polis tu akan takak dia. Dan bila takak dia tu, suruh dia bertaubat dan mengerjakan puasa. Bila ditambah, malah aku, maka dikenakan hukum takzir. Hukum takzir ni boleh dengan rotan, boleh dengan penjara.
Itu dari segi hukuman. Sebab tu jangan nafilah perkara-perkara yang sabit dengan ijma'. Puasa Ramadan perkara yang sabit dengan ijma', wajib dengan ijma'. Baik, puasa mana yang diwajibkan atas kita? Puasa Ramadan. Sebelum daripada diwajibkan puasa Ramadan, tidak ada puasa yang diwajibkan ke atas umat Nabi SAW. Semayang dulu wajib, puasa kemudian. Kemudian kata Allah SWT, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu ni diwajibkan puasa, Allah yang wajib. Samalah seperti Allah telah wajibkan bagi umat sebelum kamu. Siapakah umat-umat sebelum Nabi yang diwajibkan berpuasa? Iaitu kaum Bani Israel. Bani Israel telah diwajibkan Allah berpuasa. Di mana? Dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perintah Allah, wahyu Allah, mewajibkan kaumnya berpuasa. Dan Nabi Isa alaihissalam pun sudah menyampaikan kepada kaumnya kewajipan berpuasa. Nampak? Itu maksud ayat tadi. Cuma ulama-ulama tafsir berselisih pendapat. Apakah rupa dan kadar banyak manakah puasa yang diwajibkan kepada kaum Bani Israel ini? Adakah sama dengan Ramadan atau bukan? Ada beberapa versi yang diceritakan oleh ulama tafsir bersandarkan pada hadis-hadis yang telah diriwayatkan. Sebahagian daripada hadis menyebut bahawasanya Allah wajibkan ke atas kaum Bani Israel puasa 30 hari juga sebulan. Iaitu bulan Ramadan juga. Nampak? Ramadan juga. Kemudian mereka mengubah hukum puasa itu dan qadar puasa itu selepas kewafatan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi masa ada Nabi Musa, dia orang patuh syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa, syariat Allah. Bila wafat baru dia buat hal. Umat Nabi Isa alaihi salam, masa Nabi Isa belum wafat, dia taat patuh termasuk pada perintah puasa ni. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, dakwaan orang Yahudi disalib, maka diubah termasuk hukum puasa. Antara riwayat tersebut cara diubahnya ialah puasa ini ditambah oleh pendeta-pendeta mereka 10 hari lagi. Jadi 30 hari tambah 10 jadi 40. Ini diriwayatkan dilakukan oleh pendeta Nasara umat Nabi Isa. Kita 30 hari, tak tambah dah, tak kurang. Pengikut Nabi Isa, bila Nabi Isa telah diangkat ke langit, pendeta-pendeta maksudnya rahib-rahib dia tambah 10 hari lagi. Supaya Tuhan lebih sayang, konongnya. Sebab tu tak boleh pandai-pandai nak tambah-tambah hukum. Kalau nak tambah sangat, tambah rumah kita. Pecah dapur besar, itu tak ada masalah nak tambah tu. Kemudian pula lepas pada tambah 10 hari itu, jatuh sakit rahib Nasara ni. Jatuh sakit. Bila jatuh sakit, dia nazar. Kalau Allah sembuhkan sakit aku ni, aku tambah 10 hari lagi puasa yang wajib. Itu cerita dia. Ada sebut dalam kitab tafsir Qurtubi, ada sebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi sembuh. Bila sembuh tambah 10 hari, jadi 50 hari puasa kaum umat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada riwayat lagi orang-orang Yahudi puasanya jatuh pada musim panas. Bila jatuh pada musim panas, mereka puasalah kerana Nabi Musa masih ada. Bila Nabi Musa wafat, dia buat hal. Dia buat hal ke mana? Dia tak kurang, dia tak tambah. Dia ejah anjuk. Dia kata dah kita ni musim panas puasa. Jadi kupu-kupu pendeta apa semua, rahib-rahib dia nak ijtihad, nak ubah, nak buat musim sejuk.
Jadi tak kena musim panas. Buat musim hujan dak agak puasa dak dahaga ngak tekok. Nah. Lalu bersetujulah jumhur kebanyakan rahib-rahib pendeta apa benda ni umat Nabi Musa tadi. Dan ada sebahagian sedikit saja yang tidak setuju, dia pakai majoriti. Nampak? Itu yang berlaku. Asal diwajibkan Allah lalu diubah. Dan bukan puasa saja diubah, banyak hukum-hukum yang tak sesuai dengan nafsunya diubah. Contoh, pemakaian hijab yang diwajibkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sebab tu kita tengok sekarang, kalau paderi perempuan, nun dipanggil, mereka memakai hijab. 80%, 70% masih mengenakan tudung. Nampak? Tudung itu bukan tudung Kristian. Tudung itu asal daripada yang diwajibkan oleh Nabi Isa ke atas umatnya. Perempuan wajib berhijab. Maksud berhijab, menutup aurat. Bila Nabi Isa sudah diangkat ke langit, buat hal pula. Ubah hukum, antaranya hukum berjilbab, bertudung tadi. Jadi fatwa yang dipersetujui, hak ramai lah. Ada yang menentang fatwa ni, hak Kristian ni. Dia fatwa lagu mana? Jilbab, pakai tudung, hanyalah diwajibkan ke atas perempuan yang bekerja dengan Tuhan. Maksudnya yang duduk di gereja saja. Yang jadi orang awam boleh buka tudung. Itu cerita sebenar asal. Cuma daripada tudung yang kekal tadi bagi rahib-rahib perempuan, akhirnya tinggal catok datang ni saja ada. Dan ada lagi yang masih bertudung. Itu kisah dia. Sejarah. Sejarah ni lebih baik kita tahu daripada kita mengetahui sejarah J.B. Dunlop. Ataupun sejarah apa benda ni, Alexander Graham Bell. Lebih baik kerana dia berkait dengan agama kita. Betul tak? Tu yang pakai serban besar, pakai jubah tu. Orang Kristian. Mana? Kristian Ethiopia. Balik kat gini yang mana-mana ada kredit lah, ada kredit. Nampak? Dia boleh Google. Dalam telefon pergi kat Google, type, nampak? Orthodox Christian in Ethiopia. Lepas tu klik image, dia akan keluar. Kristian ada salib, tapi pakai jubah, pakai serban, pakai piah belaka. Itu bukan serban kopiah asal agama Kristian. Asalnya pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam. Yang itu kekal sampai sekarang bagi sebahagian Kristian yang paling kuat mengamalkan serban, kopiah dan jubah bagi laki-laki sampai sekarang dipanggil Kristian Ortodok. Kristian Ortodok antara yang lamanya di Ethiopia. Pakai serban besar, ada kopiah dan pakai jubah putih. Yang boleh bezanya ada atas salib. Itu tambahan. Jadi jangan kata pula pakai serban macam Kristian tu. Tak. Hak Kristian tu asal hak Islam. Mereka adalah Islam asalnya ketika Nabi Isa belum diangkat ke langit. Itu yang kekal. Hak lain punya habis lah. Contoh. Baik. Balik kepada ayat puasa tadi. Apa tujuan? Allah suruh kita berpuasa la'allakum tattaqun. Supaya kamu jadi orang yang takut. Takut apa? Tattaquna apa? Al-ma'asi. Takutlah kamu untuk derhaka. Kalau orang dulu-dulu kan pada derhaka ke raja. Tidak derhaka itu dipanggil taat. Tak derhaka itu dipanggil patuh. Maka kita turun ke dunia untuk patuh, untuk taat. Taat kepada Allah inilah orang panggil takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita junjung segala perintah Allah dan kita tinggal segala larangan. Itulah intipati daripada tujuan kita hidup di dunia. Maka itu dikata fa inna kharzadi taqwa. Maka sungguhnya takwa memang bekal satu-satunya yang terbaik. Kerana takwa itu bukan mudah. Kerana dia di dalam hati. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara ila sadrih. Nabi kata takwa di sini. Nabi pun menunjukkan dengan jari Nabi ke arah dadanya. Maksudnya takwa ini
benda besar, iaitu benda hati. Kalau benda tangan, mudah. Kalau benda kaki, takwa, mudah. Kalau benda tiak, mudah tu. Kalau hati, payah lalu. Bak dalam hati, rohok lalu. Terus duduk berebut-berebut ni, duduk balah politik. Barang dalam ni. Bukan kis tiak. Bukan kis kepala lutut tu. Mum begini, aku berkata, mum begini, aku begitu, mum begini, aku begitu. Nah, ni hahuna ni, dalam. Jadi kembang celuk air. Jadi takwa ni ialah supaya kita takut tidak patuh. Kalau kita tafsir, la'allakum tattaqun, dia akan bracket al-ma'asi. Supaya kamu ni jadi orang yang takut. Takut ke benda? Takut deraka ke Allah. Dah boleh tak kita takut kepada makhluk? Boleh. Ada orang kata kalau takut ke makhluk syirik. Tak betul tak cakap gitu. Yang tak boleh takut makhluk lebih dari takutkan Allah. Nampak? Takut ke makhluk lebih pada takut Allah, baru salah. Siapa tu? Orang yang takut makhluk lebih dari takut Allah. Kita. Nampak tak? Kita lah tak usah tengok orang lain. Betul tak? Kita lah banyak takut ke makhluk. Takut tak cukup pitih, takut tak dang belanja, takut rezeki anak-anak tak boleh bila-bila, takut tak boleh kerja, takut ekonomi, macam-macam lah. Doa-doa lalu. Tak? Benda tak wujud pun. Betul tak? Barang siap belaka dah. Daripada zaman Nabi sampai zaman kita. Allah janji nikmat pasti lebih banyak. Zaman Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali dan sebagainya. Tak ingat? Sayyidina Ali nak ambil semayang, nak wuduk, nak semayang, nak ambil wuduk. Siti Fatimah berjalan kaki 1.2 kilometer. Pasal apa? Pasal dia duduk ni datah, kena turun bawah lembah. Baru ada air. Cebok dengan timba. Zaman tu kerek tak macam kita. Kita 3 kerek. Kalau Cinerin, Telaga 3 kerek air dah. Bukan kata karai pas setengah jam. Pegang itu, miu, naik ke timba. Nampak tak? Boleh sambut gitu timba. Ni, karai ni, tak nampak timba bawah tu. Kerana apa? Nak ambil wuduk. Rohak tak? Rohak. Learning kita, baik lah umur. Baik cabang ni, tengok kat sini cabang itu. Cabang ini jadi 2, hak 2 jadi 4, banyaknya baik. Mayang tahajud, dah. Apa? Janjinya nikmat makin banyak, barakah makin hilang. Betul tak? Zaman Imam Syafi'i ada jual kitab kedah. Tak ada. Imam Syafi'i tak ada piti orang lain nak ngaji kitab Muwatta dengan Imam Malik, dia upah kau tulis. Upah tulis 2 minggu habis tulis, bayar upah. Dapat kitab pergi ngaji dengan Imam Malik. Imam Malik tak ada kitab, tak pergi mari. Dia kata bukan nak ngaji, nak menganjing. Tak apa tak. Imam Syafi'i orang miskin. Jadi bila tak ada kitab, nak beli ada piti. Pinjam kitab. Satu riwayat kata dia hafal 3 hari. Satu riwayat 2 hari. 2000 hadis. 2000 hadis. Kita kalau umur 2000 tahun lagi tak boleh hafal 20 hadis. Tahu tak? Tak kata umur 60, tambah 2000 lagi. Suruh ingat 20 hadis lah, ingat. Apa? Pasal nikmat akhirat dulu, sekarang nikmat dunia. Tahu tak? Kita ni siap kedah dah. Terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Muslim, terjemahan Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Tabarani. Ada belaka dah tak? Kalau zaman 80-an itu tak ada. Sedua yang ada Rumi. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Leni hak Rumi habis ada belaka. Nailul Awtar Rumi ni. Nampak? Fathul Bari Rumi. Kita beli tak? Tak. Berapa? Mahal. Berapa? 60. 60 mahal. Dah benda murah, kereta kita murah. Myvi 55,000. Murah. Betul tak? Riyadhus Salihin. Terjemah siap tafsir lagi bawah.
55 riyal mahal. 55 riyal mahal dari 55 ribu. Sebab apa? Benda yang kita boleh beli tanda murah. Tak mampu beli makna mahal. Gitu lah. Betul tak? Tapi bukan orang cenderung lah. Orang Kolibar. Nah? Betul tak? Tapi nikmat dunia kita banyak. Nikmat akhirat tu keberkatan kurang. Nah. Jadi bila kita jadi orang yang takwa, insya-Allah selamat akhirat. Nah, kita belum jadi orang yang takwa, kita mengharapkan untuk jadi takwa. Siapa yang sangat mengharap menjadi orang yang takwa, lalu dia mati belum sempat jadi orang takwa, dia akan berkumpul dengan orang yang takwa. Nah, atas azam dan cita-cita tadi. Nah, dipardukan ke atas kita puasa Ramadan. Tapi ingat inna din yusrun. Agama Islam mudah. Dalil ayat ayyaman ma'dudat. Wajib puasa hanyalah hari-hari yang tertentu, bukan 365 hari. Setahun kalau kira hitungan matahari, tahun Masihi 365 hari. Kalau pakai kalender bulan, kalender hijrah 355 hari. Baik. Dalam setahun hanya sebulan saja puasa. Sebelah bulan makan. Mudah tak tu? Itu maksud mudah. Agama tu mudah. Kalau agama tu payah, setahun nak puasa sebelah bulan. Makan sebulan je boleh. Tu baru berat. Nah, tiba-tiba ayyaman ma'dudat. Hanyalah beberapa hari yang terhitung saja. Ramadan saja. Tanda ringan. Sebelah bulan lagi, siapa tak berpuasa, tak berdosa pun. Nampak? Itu nak royak. Akhirat tu sebenarnya benda yang mudah. Yang payah, dunia. Membangun pagi, subuh, berapa minit? Siapa 50 minit mayang subuh? Tak lagi. Kalau semayang jemaah, 8 minit. 10 minit. Kalau mayang seorang, 3 minit. Rengang tak? Rengang. Cik banding lepas subuh, daripada pukul 7, nak jemur ke Johor pula mayang. Berapa jam saya makan ke darah? Muka macam beruk mereka, panasan. Faham lagi? Nak ke dunia. Payah tak? Itu payah. Nah, akhirat mudah. Nampak tak? Nak buat rumah dunia, nak boleh buat rumah hak 200,000 lah ni. Buat rumah teres 200,000. 300,000. Oh. Nah, nak betul nak cari kata hak dipercayai, lepas tu nak dia pemajulah, itulah ini bagian pelang lah, bagian pelang pula apa benda ni, tanah pula dak pecah luk pula lagi adik-beradik pula masalah pula tu gini. Padahal kita dah rohoknya nak siap bagian pelang. Boleh pelang pula bagian bing pula bagian pasir pula begitu gini. Pasir dak boleh mari pasal Covid. Banyak masalah. Nah, banyak masalah dak. Siap belaka dah, boleh belaka dah, jalan dah. 2 hari dah siap rumah. Faham tak lagi? 2 hari dah siap rumah. Nah, habis cepat 7 bulan. Betul tak? Kalau eret Covid, setahun setengah. Nah, tapi kalau akhirat, kejap je. Raka'atani minal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang solat sunat subuh, Allah bayar mahal pada dunia ni lagi. Dah. Panhang lagi ya. Akhirat mudah. Kita kerja sehari pagi sampai petang apa ya boleh? Mu cik mak apa ya? Pagi sampai petang. Boleh 3,000? 40 ya. 40 ya. Nampak? Lelah. Tubik inguh kat mata. Nak boleh ke petang. Bukan tubik kat hidung, kat mata tubik inguh. Faham? Nah, tapi dalam hadis kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Al hasanah bi amsali bi asyri amsalihah. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran, Allah ganda 10 ganda atas satu huruf. 10 ganda. Orang yang baca alif lam mim Nabi kata 30. Nampak? Satu huruf dapat 10. Bayang kalau orang baca surah Fatihah sekali. Fatihah, siapa baca,
dia akan dapat 1560 pahala. Kerana Fatihah 156 ayat, darat 10, dak 1560. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan dapat 190 pahala. Kerana 19 huruf. Betul tak? Dah lama tak 190 ya boleh? Bismillahirrahmanirrahim 190. Cuma kerja. Siapa sini boleh 190 3 saat gaji. Gaji Perdana Menteri hak ada learning 8 minit 30 ya. Sebab tak 30 ya 8 minit. Nisbah ratio dia lah kalau kira. Nak banyak tak? Tu kata mudah akhirat. Kita nak tambung harta daripada muda, nak boleh penuh harta ni, boleh makna mah sekatang. Sekatang lah ni sekilo apa mah? Ni berapa sekilo kursi? Tak je beli sekilo. Tak je beli sekilo sebulan bagi korang. Baru ni 200,000, hari tu naik kejap 250,000, turun 240. Kalau hari murah 180,000 sekilo. Bermakna kalau sekilo 200,000, 1 gram 200 ya. Kalau kita kerja daripada umur 20 makan gaji, sampai kita peceng umur 60, boleh tak segatang mah? Tak boleh. Tak boleh. Tak. Ke boleh? Segatang tak ada apa juta harga mah. Faham lagi? Juta tak boleh kita. Nak sinar pun kita tak boleh sepi 60 yang ada dalam. Tetapi Nabi kata man qala subhanallah tamlaul mizan yaumal qiyamah. Siapa kata sekali ya subhanallah, maka timbangan mizan penuh hari kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamlaani. Siapa kata dua patah, subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, dua neraca penuh timbangan hari kiamat. Ada? Agama akhirat mudah ke dunia? Akhirat mudah. Nah, tapi kita jember hak payah tu. Sebab apa? Pasal kita tak tahu nilai. Kita ingat ke dia itu bernilai tinggi. Padahal dunia itu dia lebong kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'. Tidak adalah dunia itu yang sebenar, hakikat. Illa mata', melainkan harta. Mata' harta. Mata benda. Mata' orang yang suka. Keperluan kita hari ni ya. Tu dunia. Tapi tak mati gitu ayat. Mata'ul ghurur. Harta yang lebong kita. Tahu tak lebong? Ini Terengganu Melaka tau. Takut ada orang KL. Tak faham makna lebong. KL panggil labon. Menipu, dia tipu kita. Harta kita tipu kita. Tengok macam kita ni kena tipu. Cari harta sampai berubah rambut-rambut. Doa kunut Nadilah dah ingat. 60 tahun dah umur. Dah tipu. Umur 50 dah ingat wadduha. Tuan-tuan kata tabarakallazi. Kena tipu. Cari lelah. Cari lelah ni boleh lah. Nak peceng dah. Baru boleh siap umur. 250,000. Lama mana cari haji? 30 tahun hamba cari ni. 30 tahun. Nak ripung umur 200,000. Kalau tak tipu dunia ni, kita cari 30, boleh duduk 30. Baru tak tipu. Ni cari 30 tahun duduk 3 hari. Ni walek hari naik rumah tu, tuang dia turun rumah. Faham lagi? Kalau dapat seri tak apa dah, cari saja 30 tahun boleh duduk 30. Tu. Tak apalah dia cari 30 dia boleh duduk 30. Umur 30 dia boleh buat umur 400,000. Senang dia. Dia boleh duduk sampai ke umur 60 tahun. Maknanya 30 tahun seri. Tapi orang yang tak cari, dia mati umur 60, siapa boleh lagi? Betul tak? Paling banyak Mok kau teruk lagi. Bini kita. Tuhan atur dah kan dalam Quran. Orang ni 1/8, ni 1/4, ni 1/6, 1/2, ni 2/3. Betul tak? Berebau. Kita dalam ni marabuka. Dah boleh jawab khapang nyanda di batang kubur.
Yang kata muka nakir dalam hadis Bukhari, muka nakir ni kuatnya kalau dia buah pukulan di atas bukit Uhud, acur gunung. Tak usah muka nakir kata dengan besi. Kita suruh anak kita hak paling busu. Balik kat gi cari cucu kita hak busu kali. Hak dia jauh satu. Cucu cik kata kepala tak king tukar. Weh dia tukar kan nukang. Cik kata habis rank. Kalau tidak 3 malam, 7 malam tahlil. Tu siapa kata? Cucu hak darjah 1. Dah kalau muka nakir, tu nak. Sebab tu kita ni nak pada keampunan Allah ni, nak rahmat Allah, tu tak? Nak padang amal kita tak gerak. Siapa sini yang amalan dia macam Rabi'atul Adawiyah? Cakap tangan. Aku nak selfie dengan dia. Rabi'atul Adawiyah dalam kitab Manaqib 400 rakaat mayang tahajud malam. Tu puang 400 rakaat mayang tahajud. Buat bekal bila-bila. Kita lelaki misal je tanduk khubah. Bangun cing cing. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di kalangan kamu maridan, yang sakit. Ini indahnya Islam. Barang siapa sakit, au ala safarin, atau sedang musafir, boleh tidak berpuasa. Nampak? Islam bukan agama menindas umat, bukan. Islam agama tasamuh, memberi kemudahan kepada umat. Salli qaimah, fa illam tastati' fa qa'idah. Semayang diri ya. Dak gerak diri duduk. Bukan dak mayang tu. Tu indahnya Islam. Mayang diri, dak gerak diri, pening kepala duduk. Kalau diri jadi mutah duduk. Kalau diri tu baik mata, duduk. Jadi kalau kamu sakit, tak payah puasa. Asal puasanya kutiba, wajib. Tapi kamu ni maridan, kamu sakit, maka harus tidak berpuasa. Atau musafir, sama ada musafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta atau musafir kita naik jet. Tak ada peduli. Ulama kata bila musafir dia dapat rukhsah. Antara keringanannya ialah boleh tidak berpuasa. Nampak? Tu. Dah kita nak puasa juga, sah. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Kita sakit, tahu dah ada rukhsah, boleh tak puasa. Nak puasa juga, sah. Dah kita dah sakit, tak puasa. Ada tak sihat? Otak sakit. Musafir jauh mana? Kalau ikut dulu 2 marhalah. Kalau ikut ni lebih kurang 85 hingga 90 km. Itu pandangan yang paling kuat lah. Beberapa orang ulama mutakhir ni, ulama moden, kira lebih kurang 85 hingga 90 km. Ada lagi pandangan lebih kurang 81 km. Jadi kita nak pergi Paka. Paka sudah 90 km. Tapi kalau kita berbuka, kat kita nak qada payah pula. Lebih baik kita berpuasa. Dia gitu. Dia beri pilihan kan. Orang tak gerak, cara tak gerak. Dia tak nebeng. Islam bukan agama nebeng. Umat dia yang nebeng. Tak mampu nak pergi Mekah, tak payah pergi. Tak haji. Tak mampu nak semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh nak semayang duduk, semayang terletang. Au ala junubikum. Duduk baring. Dah kat gigi terawih, dia jual. Bila jual bulan lain, dah apa laku agak bulan Ramadan lah. Jual belanja anak-anak. Ada gak orang gitu tak? Ada gak. Kita kena timbang gak. Mayang terawih balik jual. Dia kata dah habis jual aku 12 orang tak terawih dah. Lah, semayang terawih bukan wajib semayang sejik. Nabi semayang di masjid 2 malam, lepas tu Nabi tak tubik, mayang di rumah. Lepas tu gila-gila tak tubik, menunjukkan harus semayang di rumah. Dah mu tak ada apa-apa kerja, boleh semayang berjemaah ramai-ramai. Kalau mu ada kerja, semayang di rumah. Itu semua itu boleh berlaku.
Jadi dia kata dia tak semayang pasal dia sudah berniaga. Kita kata boleh semayang di rumah? Boleh ke? Pula dah. Dia bertanya balik, boleh ke dok? Orang duk ngajar wawai, duk tengok tali basing. Gambar saling, dok patuh SOP. Nah. Padahal duk layang dia gitu. Nah, habis masa gitu. Nah, apa tak bolehnya? Nah, bayang di rumah boleh. Dia kata tahu dah boleh ustaz, tapi dah baklong ustaz sembang saja boleh, ada kerja berat. Saya ni dah habis jual aku 12, nak gulung tu lagi, nak sipang meja lagi, nak taruh kuih lagi, nak lipat meja lagi, kain opi, nak kodok masuk dalam bank. Faham lagi? Banyak benda nak buat lah, gak pada rumah lelah juga. Dah tak? Dah tak boleh semayang berdiri, pakong ida mayang duduk. Dan semayang sunat ni, kalau kita boleh berdiri pun sah semayang duduk. Tak ada masalah. Cuma pahala kalau kita berdiri seria, kalau duduk sama. Faham lagi? Duduk pun tak larat kau ustaz. Letih. Orang tak tahu, orang yang rasa tahulah, letih. Pula dah. Au ala junubikum. Tak boleh semayang duduk, terletang. Tidur gini, tiaweh dulu. Tidur gini. Tidur pun tak gerak kau ustaz. Kau tidur tak gerak-gerak, tutup dengan kain putih, tanang lah. Maknanya baik mampu lah senang. Tak nak maya tidur pun tak boleh juga apa benda orang ni. Orang ke kula lawa. Tak. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, mung tak boleh nak puasa sebab sakit, aksiden ngebah motor. Kepala jatuh tangga tak kepala. Nah, pasang siling ngebah patah lutut, contoh sakit. Nah, tak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, mung hitung berapa hari mu tinggal. Tinggal 3 hari sakit itu ngebah motor. Hari keempat boleh dah puasa. 3 hari tu pun qada lepas raya. Tak mudah kan tu? Nah, berapa hari musafir tu? 3 hari. 3 hari tu bayar lepas raya. Nah, jangan qada hari raya pula, nak tunjuk lepas. Nah, itu agama Islam, agama yang mudah. Kita je tak kena. Ada yang ekstrim melampau-lampau dan ada yang buat-buat mudah. Nah, buat-buat mudah tak mayang terus. Kau patutnya kemudahan itu jamak. Nah, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, itu rukhsah. Tak mayang terus. Daripada Kuala Lumpur sampai KL, Johor pun tak berhenti, takhir pun tak berhenti juga. Ekzia ya. Tak pakai Audi, tak mayang dah. Nah, ini masalah. Itu buat mudah. Ekstrim pun tak boleh kau. Melampau-lampau. Nah, itu menunjukkan kita sangat-sangat kena faham bahawa Allah ini sangat rahmat dengan umat, dengan hamba-hambanya. Nah, kasih sayang Allah. Betul tak? Sakit, tak puasa. Qada bila-bila masih musihat. Takkan sakit, rebah motor sakit kepala 4 tahun. Nah, mana masa baru bekok apa semua luka, sakit 5 hari. Nah, lepas tu itu maka mu qada lah hak mu tinggal tu. Nah, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang sangat tua. Sangat tua ni berapa pengusi umur? Dia orang tua ni kalau Arab lah, kaki jalan kaki 2, dia tak panggil muda, dia tak panggil tua. Tua ni kalau orang Arab jalan kaki 4, ngakok gini. Inna masyaiku man yadibu dabiba. Faham? Hanya sungguhnya orang tua itu berjalan merangkak. Dah kita jumpa tak ni orang jalan ngakak. Tak ada. Walau bokok sekalipun nak berlipat belakang, tapi kaki 2 muda. Nampak tak? Itu orang Arab. Kalau orang Jawa, tua itu 100. Nampak? Jadi Malaysia ni ramainya mati muda, 80, 70 muda belaka mati. Nak bayak sini, kita ni sakit tua. Tua sangat, siapa dak gerak nak puasa. Boleh tidak berpuasa. Maksudnya dia makan minum pada bulan puasa kerana sangat tua,
maka hukumnya tidak berdosa. Nah, atau sakit yang tidak sembuh. Contoh kanser, sakit lumpuh, sakit saraf yang memang tak mampu. Nah, bukan rebah motor tadi, rebah motor sakit 3 hari, lepas tu dia baik. Nah, sakit ni dia akan baik. Lepas tu kena qada. Sakit yang jenis tak baik dah ni. Nah, sakit yang makin berat, sakit yang makin melarat atau sangat tua. 95 dah umur. Nah, tak mampu dah nak puasa. Fidyatun ta'amu miskin, tinggal puasa atas hari mu tinggal secupak beras beri pada orang miskin. Faham lagi? Contohnya ayah kita sebulan tak puasa. Apa tua sangat dah 86 dah. Contohnya. Dah, contoh tak puasa sehari. Maka 30 cupak. Nah, keluar 30 cupak. Tapi ingat fidyah orang tak puasa ni jangan buat macam barang zakat. Ramai dia ikut hendak dia. Dia buat macam orang zakat, dia wika mu'allah. Mana sah fidyatun ta'amu miskin. Satu golongan je, miskin. Zakat 8 asnaf. Fi sabilillah, orang berhutang, hamba mukatab. Itu zakat. Jangan buat pandai-pandai gitu. Dia tu dah bayar fidyah wi kepada orang berhutang. Dia belajar dia aku tengok dalam Facebook. Ya, tengok dalam Facebook. Ni masalah. Bukan tak betul belaka Facebook tu, tapi biar kena betul. Selalu orang tu kena comel nak ambil tu hukum. Dia ambil pula kat komen orang. Orang lelah mengaji ngapa nahu, ngapa balaghah. Dia sedar yang ambil agama kat bawah komen. Waktu ambil hukum. Ini masalah. Fidyatun, bayar fidyah kerana mu sangat tua. Mu mampu puasa 15 hari. Tak boleh nak puasa 15 hari. Fidyah 15 cupak kepada miskin. Termasuk fakir. Jangan suka-suka hati giwi ke asnah zakat. Itu fitrah. Boleh beri pada fakir, boleh beri kepada orang mu'alaf, boleh beri kepada orang musafir, boleh beri kepada sabilillah. Itu zakat. Fidyah lain. Fidyah untuk orang miskin satu aja. Faman tata'u khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang tatawwa', yang melakukan amalan sunat termasuk berpuasa sunat, itulah yang terbaik. Ataupun dia nak bersedekah, itu yang terbaik. Atau dia nak beri menderma, itu yang terbaik. Itu yang elok. Tapi puasa itu wa antasumu khairul lakum. Puasa itu kamu tu ialah satu kebaikan bagi kamu. Kerana dalam amalan-amalan selain puasa, malaikat yang akan tulis pahala banyak mana. Ada pun puasa Allah dikira. Ini kinayah, sindiran cakap daripada besarnya puasa. Dalam hadis kursi Nabi kata, as-saumu li, puasa yang dilakukan oleh hamba-Ku li, untuk aku, bukan untuk lain, kerana aku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan balas. Banyak-banyak mana. Nampak? Itu lebih puasa. Jadi masuklah perkara-perkara yang orang duk amal semua bulan Ramadan. Lakukan amalan-amalan sunat. Sebelum saya jawab soalan, nak khabar, nak jadi betul, semula takut salah. Bulan puasa bukan bulan beramal. Nampak? Mujur jepuk tidak tahu. Awak tahulah. Bulan puasa bukan bulan baca Quran. Bulan puasa bukan bulan bersedekah. Bulan puasa bukan bulan buat amal sunat. Bulan puasa bukan bulan menderma. Faham tak? Itu bulan lain. Bulan baca Quran, bulan sedekah, bulan buat amal soleh, itu bulan lain. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Zulhijjah. Itu bulan lain. Bulan puasa bukan bulan buat amal. Bulan puasa bulan gandakan amal.
Bulan puasa bukan bulan baca Quran. Bulan puasa bulan gandakan bacaan Quran. Baca Quran bulan lain. Bulan ni ganda. Nampak lagi? Bila sila faham, bulan puasa saja baca Quran. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan baca Quran. Bulan lain, PUBG. Bulan lain, tengok tali basing. Nah, bulan lain yang bulan kita beramal. Bulan Ramadan, ganda amal. Bulan lain kita sedekah mana? Serias hari. 30 hari, 30 ya contoh. Nak kali gigi sejid, serias. Itu bulan lain. Bulan Ramadan, sehari 10 ya. Nah, cik gini nak kutip derma. Nah, kita tengok dalam bank kita ada berapa? Ada 10,000. Wih, 1,000. Mana keju? Tahu tak? Kalau kita beri ni 1,000 sikit. Cik bayang dengan nikmat hidup. Hak Tuhan beri kita. Ramai tak kawan-kawan kita hak mati dah? Ramai tak? Tapi kita hidup lagi. Kerana bisa kita ke kerana Allah sayang kita? Dia nak suruh beramal lagi. Cik gigi kita wisria kau. Pada wisria kau. Musarah hadis mana pun wisria. Katakanlah semalam. Marilah rumah. Assalamualaikum. Kita pun waalaikumsalam. Siapa dia comel kat ni? Malaikat. Malaikat mana? Malakul Maut Israil alaihi salam. Contoh mari rumah malam. Dia kata bukan Haji Mamat anak bin drama. Dah kita dah. Tengok apa comel kat ni? Malaikat ni, malaikat Jibril. Malaikat Israil, Malakul Maut. Dah nak mari buat benda rumah kita. Malakul Maut mari buat benda kalau mari rumah kita. Nak mari rezeki. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah Allah lantik malakul maut bagi kita sebagai wakil untuk mengambil roh kita. Inilah wakil rakyat yang paling bisa sekali. Malakul maut wukkila bikum. Allah jadi dia wakil bagi kita. Tok wakil tu. Tahu tak? Hak YB mari kita tak bimbang. Siapa YB dah mari ada rumah. Bukan nak buat lawak kawasan nak ngundi lah kami. Tu kita tak bimbang ah. Mari hak ni. Wukila bikum malakul maut. Dalam kitab-kitab apa benda ni tafsir sebut nama Israel. Mari hak tu debor. Dah nak ambil nyawa mak haji. Nyawa haji ya. Mak haji ke mana? Sedap dia kena mak haji dia. Nak ambil nyawa haji ya. Dah boleh tangguh lah. Tak boleh dah malaikat. Ayah sok kalau pergi sejid ada orang minta derma. Awak wi 1,000. Barulah tangguh mati. Tangguhnya mana? Kalau wi 1,000 tangguh setahun. Kalau wi 2,000 2 tahun tangguh. Berapa ribu nak wi malam ni, Cik Mak? 50,000. Tahu tak? Jadi kena mari Israel dulu di rumah baru nak wi banyak. Berat kita ni. Tahu tak? Berat. Jadi kalau semalam mari belakang anak rumah kita minta 1,000 tangguh setahun, kita nak wi berapa malam ni? Nak wi berapi. Tahu tak? Tapi oleh kerana tak mari semalam malakul maut, seria jugalah kayak gini. Dah. Tahu tak? Harga nyawa kita. Harga nyawa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila datang tempoh mati seorang kamu, tak boleh undur atau cepat walau 1 saat. Dia senyap ciak bunyi. KO dulu. Jadi mudah-mudahan kita faham baik-baik
bulan Ramadan, gandakan amal, gandakan kebaikan, gandakan berdoa, gandakan berzikir. Wallahu alam. Sebelum saya jawab sedikit soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan kutipan sumbangan derma bagi pembinaan fasa kedua. Dana sejumlah 2.4 juta sumbangan dari semua pihak adalah dialu-alukan bagi membiayai pembinaan tersebut. Muslimin muslimat yang kutip dana sila bangun untuk sumbangan personal boleh pada AJK masjid. Jadi sila bangun yang telah ditugaskan untuk memungut derma. Bukan kita nak kutip 2-4 juta selalu malam ni. Nampak tak? Kita guna karung macam ni. Ada tertera di hadapan, boleh tengok. Jadi karung lain tu bukanlah. Kita ada 10,000 di rumah, esok ambil 1,000, jumpa dengan AJK. Ni nak beri 9,000 ni tinggal. Betul tak? Nabi tengok orang minta sedekah, Nabi nak beri, tengok tak ada sekapen lah kocek. Berlari balik cari wah kema, tengok ada sutir. Aisyah kata, hak kita nak makan sutir. Nabi pun kerak dua. Faham? Aisyah isteri sebelah, beri ke orang minta sedekah sebelah. Jadi tak ada sekapen tinggal dalam rumah. Kita 10,000 dalam pen, sayang nak beri 1,000 ke masjid. Nampak tak? Betul tak? Dan kalau kita ada pitih, kita beli piyah, beli baju, beli rumah, beli kereta, dia luak. Tapi sedekah tak luak. Nabi kata, ma yang kusumalun min sadaqatin au kama qala, tidak akan kurang harta kamu sebab kamu bersedekah. Saya memang nak beri 100 bawa tadi, tapi bini pula WhatsApp suruh beli sabung, benda Nescafe, gula dengan kuih tiaw 2 buku. Tak apa, khabar ke budak kutik tu, ni 100 balik 50. Kan boleh kan tu, betul tak? Ingat orang-orang terutama penduduk taman ini, balik di rumah esok lusa, buatlah keputusan. Sebelum kita ditarik nyawa, berilah sumbangan yang agak besar untuk jadi masjid, jadi harta kita. Kenapa? Harta kita bukan rumah kita. Rumah kita bukan hak kita. Baju kita bukan harta kita. Masuk dalam perut kita bukan makanan kita. Nabi kata, ma akaltum faqad aflaitum. Apa yang kamu makan, acur jadi najis. Wa ma labistum faqad afnaitum. Apa yang kamu pakai, mahal mana pun, jadi kain buruk kayak gitu. Wa ma saddaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu derma, itu harta kamu. Bagi yang menonton atau melihat majlis kita pada malam ini melalui siaran langsung live, bolehlah lihat nombor akaun yang tertera. Dan bertindak secepat mungkin. Kerana innaka la tadri masmuka ghada, kamu tidak pasti adakah kamu masih hidup esok hari. Soalan yang pertama, apa pandangan Ustaz tentang vaksin yang baru cocok, mati terus? Cari balah belaka ni. Mung tukang tanya, aku yang kena kecang lagi. Dia begitulah. Bila sakit, Nabi sebut tadawau. Berobatlah kamu. Sama ada ubat tu cara biasa atau namanya vaksin. Vaksin tu sebenarnya obat agak, tapi sistem dia. Belum sakit, obat dulu. Nanti ada penyakit, dia jadi defensif. Dia menjadi pertahanan. Itu sistem vaksin sebenarnya. Cuma wala tatadawaw bi haram. Jangan kamu berubat dengan benda yang haram, termasuk benda yang mudarat. Sebab tu bagi penyediaan vaksin, bukan saja fatwa daripada kalangan agama yang kita perlu, tetapi juga cendekiawan bijak pandai di kalangan kesihatan yang pakar, yang mengetahui ini tidak mudarat kepada nyawa manusia.
Isteri minta izin mesej suami nak pergi kedai ruci. Suami dak dan khabar. Isteri balik dah. Apakah hukumnya? Bini atau mesej ke laki, bang nak pergi kedai ruci ni. Dak dan jawab balik dah bini. Dia begini izin kepada suami ini wajib. Minta izin. Tapi minta izin saja tak boleh pergi. Bang nak pergi patah ajak main dengan anak-anak, janji dah dengan Kak Long tunggu di Nung, contoh. Itu panggil minta izin. Boleh pergi? Tak boleh. Kerana suami belum beri izin. Minta saja tak boleh. Faham? Pergi rumah orang tengok orang pelang banyak. Tuan rumah dah, minta cuti dah. Berak, faham? Boleh? Tuan rumah tak kata ambil lah. Mesti tuan rumah tu beg tu. Kau mana lijah nak tengok gerang, tengok orang pelang mau bersab jala, minta gak aku cuti. Moga ngaku wak kira. Tak boleh. Tak boleh ambil. Hang lagi. Kena ada lapah. Suami kata boleh. Boleh tu bersuara, voicemail ataupun live atau tulisan baru boleh. Tetapi ada perkara yang boleh gunakan izin secara umum. Contohnya sekali minta izin sudah memadai. Mana? Orang mari jual ikan, dia gitu beg kat pagar ambil ikan masuk rumah. Faham? Itu perkara yang dibenarkan syarak. Takkan sekali nak beli ikan, kali dia mesej, kali nak beli ikan, sekali mesej. Biar nak ambil anak sekolah atau anak sekolah. Faham? Tak perlu mesej semua. Sunat beritahu. Adapun benda yang perlu, benda yang bukan kita pergi semua. Faham? Sebab takut saat ni lah. Takut dosa. Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha, Nabi kata. Bi ghairi iznihi la'anat hal malaikatu hatta tusbih atau kama qala. Mana-mana isteri keluar pada rumah tak dapat izin suami, keluar. Malaikat laknat perempuan yang keluar itu sampai waktu subuh. Allah, ada hadis lain hatta tarji' sampai dia kembali semula ke rumah. Maksud laknat itu jauh pada rahmat Allah. Nak? Dia bini kita gua ni gamuknya. Nak? Tak minta izin Bau. Kita kena minta izin ni nak pergi mana-mana. Faham tak lagi? Nak? Pakai baju. Nak pergi mana? Nak pergi kawan ajak minat. Tubik jalan sama, tak ada duduk rumah. Duduk rumah tu lelaki. Nak buat gua ni. Nak? Tengok baju gambar kat berat ni tak ada. Dah nampak gua ni ke dia. Nah, itulah akhir zaman ingat komang apa nampak lembek kodek jalan. Tapi laki takut. Ramai sekarang penceramah beri ilmu agama melalui Facebook live streaming. Apakah hukum menerima ilmu yang disampaikan tanpa ijazahkan ilmu tersebut? Baik. Dia ni dia ajar orang dia khabar batal semayang kalau batal wudu. Wajib tak kena ijazah? Tak wajib. Faham tak lagi? Jadi dia mengajar melalui Facebook hukum terkentut ketika wudu maka batallah wudu. Saya ijazahkan ilmu saya tadi. Okey, soalan kedua. Jadi ijazah semua. Daripada awal sampai akhir pada ijazah saja separuh kuliah. Ini kena faham baik-baik. Yang lebih baik itu jika ada guru yang menyampaikan ilmu mengijazahkan. Itu bukan syarat. Syaratnya ilmu itu biar ilmu yang benar. Adakah diterima solat sunat saya dengan saya telah tinggalkan solat selama 5 tahun yang lalu? Dia 5 tahun dah ada semayang wajib tapi dia semayang sunat. Terima ke tak? Dia ginilah, kalau kita buat hak sunat, tak buat hak wajib, sewe namanya. Tak percaya teras sekali esok. Mana-mana orang nak cuba. Pakai piyah sunat ke wajib? Sunat, pakai piyah. Serban sunat ke wajib? Sunat, lilit serban. Ingat dah esok dah. Pakai celok sunat ke wajib? Sunat, lama celok. Lepas tu makan minyak wangi, sunat ke wajib? Sunat, lama minyak wangi. Lepas tu sugi, sunat ke wajib? Sunat. Sugi sakut di telinga. Tutup aurat, sunat ke wajib? Jangan tutup. Tubik telanjang. Pakai piyah, pakai serban esok.
Itulah orang yang menunaikan yang sunat tanpa mempedulikan yang wajib. Faham tak ke? Uduh tak ngeserbang dengan piyah. Kau sugi sakut telinga. Angry Bird kota-kota. Nah, sembahyang sunat saja, sembahyang fardu tak. Nah. Kita dianjurkan Ramadan dengan bersedekah. Mana afdal, dalam negara ke atau luar negara? Dia kata sedekah Ramadan, tapi dia nak tahu mana lebih banyak pahala. Nak sedekah dalam negara ke luar negara? Jawapannya kalau mu ni tanya begini, bermakna awak ni nak pahala paling banyak. Betul atau tidak? Betul. Jadi mu nak pahala paling banyak, sedekah dua-dua. Dah betul. Mu nak banyak kan? Nak banyak dalam negara pun sedekah, luar negara pun bersedekah. Ma aksaru fi'la aksaru sawaba. Lebih banyak berbuat, lebih banyak pahala. Itu kaedah itu. Soalan seterusnya. Kafarah dikenakan kepada orang yang berpuasa yang jima' di siang hari. Mohon terangkan dengan lebih lanjut. Orang yang kena kafarah di sisi jumhur ulama ialah yang melakukan jima' ketika dia berada di siang hari bulan Ramadan dan dia tidak ada uzur syar'i. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kena kafarah ini jika dia batalkan puasa itu dengan jima' itu. Faham lagi? Jadi orang yang tak kena kafarah, orang musafir. Pasal dia tidak wajib berpuasa. Orang sakit contohnya. Dia sakit. Dia tak wajib berpuasa. Dia jima' isteri, sama-sama sakit. Faham lagi? Maka tidak kena kafarah. Atau tadi yang sangat tua. Contoh suami tua dah 80 dah suami. Isteri 79. Faham lagi? Tak mampu dah nak berpuasa. Mereka pun tak berpuasa pada hari itu, tapi jima' tak kena kafarah. Puasa tak mampu, jima' je mampu. Kena faham situ dah. Jadi kalau kita orang yang berpuasa batalkan dengan jima', itulah batal puasa dan wajib kafarah. Tapi kalau puasa dia batal dengan benda lain, tidak kena kafarah. Itu nampak? Itu perselisihan mazhab-mazhab fiqh. Orang itu puasa tapi dia muntah alahan mengandung, wajibkah dia berpuasa? Baik. Dengar baik-baik, nak betul nak sebut jadi kemah selalu. Ramai orang salah faham. Perempuan yang mengandung wajib berpuasa. Ramai orang faham bila mengandung tak wajib puasa. Salah. Ajaran salah dipanggil itu. Orang yang mengandung wajib puasa. Cuma bila dia tak larat baru boleh tidak berpuasa. Bukan semata-mata mengandung boleh tak puasa. Anda faham baik? Jangan buat pukul locong itu. Baik, dia ni muntah-muntah. Muntah tidak batalkan puasa. Yang batal sengaja muntah, pamanis taqa'a. Barang siapa yang sengaja muntah, nampak? Baru dia wajib qada. Istaqa'a. Sim talabiyah dia panggil kalau ngaji nahwu. Sengaja muntah, barulah batal puasa. Kalau termuntah tidak batal. Dia mengandung kemudian dia termuntah, tak batal puasa, teruskan. Yang boleh dia tak puasa, dia muntah atau tidak muntah, dia jadi tak larat dengan berpuasa. Lemah dah tubuh dia. Itu boleh berbuka. Faham tak ke? Jangan pula faham bila dia mengandung maka boleh berbuka. Dia kena ada uzur dulu. Sakit ke tak? Sakit, boleh berbuka. Lelah, letih, larat tak? Tak larat, boleh berbuka. Bahkan bukan bini saja, laki hak tak mengandung pun kalau tak larat, boleh berbuka. Wujud uzur, boleh berbuka. Faham? Alohang. Dipanggil alohang tak? Orang mengandung. Alohang. Laki dia kemenangan, dia alohang. Jangan main. Dia orang pak tu lah. Orang tanya Rasulullah, mak dengan ayah hak mana dulu kena taat? Nabi jawab, ibumu. Ummuka, ibumu. Lepas tu ummuk, makmu juga. Yang ketiga, makmu juga.
Bang, kata Imam Badaruddin Aini dalam kitab apa benda ni Syarah Bukhari, antara hikmahnya tadi iaitu susahnya isteri ibu tu mengandungkan dia dengan mutah gitu gini. Batu ketua tambih tadi. Nampak? Ayah nak lenang. Siapa sini bini dia ngandung dia mutah? Ada? Tak ada tak? Bini dia tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh bau tu, tak boleh bau ni kan. Allah jadi susah. Susah tu kafarah kalau dia sabar. Waktu pahala dia banyak dapat. Masa bini masuk dalam dewan nak beranak terkakang duduk dalam tu nak boleh ketubik anak, bercawang-cawang tubik darah. Laki dia pedih duduk luar. Tak, laki dia duduk luar duduk main mesej itu. Kawan dia lalu, kau ni tak? Bini mu beranak orang dalam? Tengok orang lah. Sakit tak dia duduk luar? Bini tu dalam tu. Doktor dalam mesej tegang. Ada. Bini. Tu kalau Terengganu tegang, kalau KL push. KL lupa dia gong sikit. Betul tak? Push kalau KL. Kalau belah-belah kat hutang ini dia. Kalau ke Unda Waria. Nak boleh ke keluar nak. Laki dia luar, kata misal gitu. Apa main Facebook, main Instagram pula. Tu. Mutah. Apa ada tak boleh bau sabun. Mutah. Bawa asap motosikal lalu mutah. Ada apa itu? Bau orang goreng mutah. Biasa tak mutah, bau witih. Itu tak mutah. Soalan seterusnya. Apakah hukum syarikat orang Islam kerja dengan syarikat pengemumian orang kafir? Dengar baik-baik. Kalau hal itu berkait dengan keagamaan, ritual keagamaan, haram. Kalau tidak berkait dengan ritual keagamaan, contoh gali lubang saja, makruh ulama kata. Tapi sebaik cari kerja lain. Faham lagi? Kalau hal keagamaan, contoh jadi tukang nangis. Kan kalau orang kafir kan dia suruh nangis. Dia upah orang. Tutup ngeguni. Nangis. Kau ramai nangis, kau hebat si mati. Upah 50 ya seorang nangis. Itu ritual keagamaan. Haram. Kalau dia kata halang tu, jadi kafir. Syirik tu. Faham? Tapi gimes serupuk tu semua itu makruh saja. Tidak diharamkan. Kita tengok keadaan. Adakah dalil-dalil naqli yang mensyariatkan cara ruqyah melihat anak bulan dan Syawal? Dia kata ada tak dalil naqal, dalil nas. Kena tengok anak bulan. Memanglah kena tengok anak bulan. Dia kalau semayang matahari, puasa bulan, kena ingat tu. Semayang matahari, kita tengok bulan. Matahari tak? Matahari terbit, ting, sunrise, habis waktu subuh. Dipanggil syuruk. Betul-betul lepas pada istiwa, tengah-tengah matahari, zawal, mana gelecah sebelah jatuh, zuhur. Bayang lebih panjang dari tuan bayang, asar. Habis bulatan matahari masuk, lap, sunset, ghurub. Agama putih sunset, ke Arab ghurub. Tempat jatuh tu maghribun, maf'ilun. Maghrib, matahari. Puasa matahari ke bulan? Bulan, famang syahida minkumus syahra falyasumhu. Ayat Quran tu. Maka barang siapa di kalangan kamu menampak, lihat dah, boleh pandang dah bulan terbit bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah memulakan berpuasa Ramadan. Itu jelas dalam ayat Quran. Itu nakal lah tu.
Dalam hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hendaklah kamu mula berpuasa dengan nampak anak bulan Ramadan dan hendaklah kamu berpuasa dengan nampak anak bulan Syawal. Fa in gumma alaikum, kalau tak nampak pasal jadi mendung, fa akmilu min Sya'ban salasin. Kalau tak nampak mendung gelap, lindung langit jadi gelap tak nampak. Pada 29 Sya'ban tak nampak anak bulan Syawal. Fa akmilu, sempurnakan bulan Sya'ban, esok jadi 30 Sya'ban, lusa raya. Jelas lagi ya? Ada. Soalan seterusnya. Apakah hakikat Allah suruh kita berpuasa? Supaya kita ingat tentang kesusahan orang lain. Kalau kita makan, mau puak, duduk dan senang, tidak ingat apa susah. Tahu tak? Sebab tu Nabi sunatkan kita ziarah orang sakit. Barulah kita rasa kita ni nikmat sihat. Ni tak ziarah orang sihat belaka. Orang sakit tak? Saya tak berahi tengok orang sakit. Memanglah tak berahi. Sunnahnya ziarah orang sakit. Nampak? Supaya mana? Supaya sehat kita ini, kita syukur kepada Allah. Zurul kubur, suruh ziarah kubur. Apa? Fa innaha tuzakirul akhirah. Kerana kubur-kubur ini ingatkan kepada akhirat. Nah, maka kita tak makan kerana Allah perintah. Orang susah tak makan kerana tak ada pitih. Jadi kena ingat tak orang tak ada pitih, baru tidak jadi sombong. Nah, soalan seterusnya. Banyak soalan ni, kat 60 lagi. Kita baca sikit dah lah. Mari kali yang lain pula dah jawab. Boleh mari lagi? Tak apa ke kubah masjid bersalib, terbalik. Tetapi bila sudut pandangan di atas nampak bersalib. Ada masjid mana buah salib ni? Atas kubah. Ada? Tak ada tengok kita. Kalau salib lah. Nampak salib ni memang dibuat bentuk salib. Memang salib. Satu. Yang kedua bukan salib. Tapi boleh dikatakan macam salib. Jadi hak hukumnya yang memang salib. Waktu tak boleh kita letakkan pada mana-mana tempat. Kita letak di kereta, kita letak di tempat-tempat mulia lah. Di dinding rumah, di itu dan sebagainya. Nah, contoh bor depan masjid, bor salib. Tapi orang semayang ada salib depan, tak syirik kau. Haram letak tambang begitu. Kata itu adalah mengiklankan agama lain. Di syirik sini bagian dalam ni. Nah, bagian dalam kita mengiktikadkan sesuatu. Tak kata salib. Bor Quran depan mengiktikadkan sesuatu yang salah. Syirik. Nah. Jadi ada masjid boleh amal salib? Tak ada. Masjid orang Kristian tu. Takut-takut yang di England tu. Di UK ada kes apa ni, Cat Stevens, Yusuf Islam dan badan dakwahnya membeli baru ni, tak barulah, sebelum Covid 2018 2017 gitu, satu gereja yang sudah tidak dapat membayar dana, akhirnya dijual gereja dan dibeli oleh orang Islam. Tetapi oleh kerana kawasan itu majoritinya umat Kristian di UK, maka belum lagi dibuang salib-salib lambang-lambangnya di bahagian luar, cuma dibuang bahagian dalam saja. Faham lagi? Kerana jaga sensitiviti orang Kristian yang ramai. Takut jadi marah dan sebagainya. Faham tak lagi? Jadi kita nampak gambar tu bulan Facebook, salib Kristian terus bulan masjid. Kita derang nak tebik hukum. Tidak tabayun dulu. Pada kes itu sebab itu asal gereja. Kalau buang selalu, orang Kristian keliling tengok, ni kata apa? Nyewak pula tembok macam New Zealand, balik awal, panasan. Tu kena ra'i kok. Jadi dibuang sedikit-sedikit lambang-lambang salib itu. Faham tak lagi? Lepas tu kita kena berhati-hati. Zikir dan selawat mana perlu kita perbanyakkan? Dua-dua hak Tuhan suruh. Mu nak timbang apa? Tiap hak Tuhan suruh mu buat, mana mu kerja dengan Tuhan? Orang berzikir, kerja dengan Tuhan ke kerja dengan kerajaan?
Orang selawat kerja dengan kerajaan ke dengan Tuhan? Kena faham situ. Bila dua-dua kerja dengan Tuhan, tak susah. Allah tak akan bayar sedikit. Kerana Allah ini ghaniyun anil alamin. Kaya dari alam ni lagi. Lain kita kerja dengan kerajaan Malaysia, kerajaan dunia. Itu lain, bayarannya sikit. Kerana ya ayuhan nas antumul fuqara. Allah kata wahai manusia, mu apa ke dana. Mu selawat ke, mu zikir ke, semuanya Allah bayar. Bila Allah bayar, mana dia bayar sikit? Okey? Buatlah mana mu. Rasa mu senang masa tu berselawat, berselawat. Masa tu senang baca Quran, baca Quran. Itu semua jalan-jalan syurga Allah. Nah, selepas solat ba'diyah isyak, saya lakukan 1 rakaat witir. Pagi esoknya sebelum solat subuh, saya buat qiyam, saya tutup dengan 2 rakaat. Jawabnya, sebaik-baik kita keluar pada khilaf. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Kita buat yang genap dulu, kemudian yang ganjil. Jadi selesai. Kita latih lagu tu. Buat 2 rakaat, lepas tu buat 1 lagi. Tutup dengan ganjil. Nampak? Ni kita start 1 rakaat, siap dah witir. Ganjil dah. Sikit lagi. Ada 400,000 kanak-kanak di Yaman kebuluran. Apakah kita berdosa kerana kita tak bantu mereka? Jawabnya, kalau kita mampu membantu dan kita enggan bantu, kita nak kata berdosa tu tidaklah. Kalau tidak ada orang yang bantu langsung, semua orang berdosa. Kerana ini fardu kifayah. Nak pergi? Cuma rugilah. Cuma nak rayak sini, ramainya orang di Malaysia ni yang bantu orang Yaman sekarang. Nampak? Nampak? Yang sebenarnya ramai. Cuma dia tak khabar, dia tak telefon lah kita. Ni nak bantu ni, jadi telefon awak nak khabar. Dia kena faham situ. Yang sebenarnya, yang bantu orang susah dalam negara luar negara tersangat ramai di Malaysia kita. Saya dapat tu daripada fakta-fakta tu daripada orang yang buat kerja ni. Kerja apa? NGO ni. Yang international. Kalau di Bosnia dulu kan ramai daripada Malaysia. Kalau sekarang di Yaman nak perang dengan apa benda ni Houthi ni, dengan Saudi dan sebagainya kan banyak berlaku. Banyak sumbangan daripada orang Malaysia. Nampak? Cuma mereka ini jenis tangan kanan memberi, tangan kiri tak sedar. Tangan kiri dia pun tak sedar, apatah kita. Itu kena faham baik. Sebab yang penting dalam memberi sumbangan ini ialah nampak ikhlas. Dan yang tukang catat ada rakib, atid. Susah masalah. Cuma dia menjadi trending sekarang. Kalau kita nak buat sumbangan, nak tolong orang, kita banyak nak kabur orang. Itu masalah. Kita tak kata riak, tapi bahaya itu ada. Nampak? Ada satu orang yang buat baris ini, saya jumpa dengan satu kumpulan yang buat video atau filem tentang apa benda ni, berencana di Terengganu itu. Jadi dia tegurlah kita lepas syuting. Cuma dia kata jumpa ustaz nak tanya, dalam banyak-banyak buat kerja amal ni, kenapa paling penting sekali sekarang ustaz? Saya jawab, kamera. Untuk selfie sepah batu orang. Dia Allah kena dah, dia kata. Jadi peringatan. Bak orang penting, bagi tak bagi pahala tak penting mana. Selfie tu nak khabar ke orang dalam Facebook tu paling penting. Takut-takut begitu. Dia panggil syirik asghar. Soalan seterusnya sikit lagi. Dah balik dah kita malam ni. Sikit lagi dah. Boleh dah? 10 minit ke boleh? Apa makna Ramadan? Ramadan pun ditanya kau. Menurut kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, maknanya panas. Maknanya membakar. Maknanya hangus. Jadi musimnya kalau puasa ni kenanya musim yang Ramad orang Arab panggil. Panas. Panas cing kita panggil. Sampai hangus berasa kulit-kulit.
Jadi dapat nama bulan Ramadan. Bulan terbakar hangus kulit-kulit. Nah, itu asal kisah dia. Nah, kalau Syakban makna timbul. Timbul. Bila 4 bulan ni timbul dah. Habis kau cakap dah nak puasa dah kita. Padahal dia tak puasa dah Syakban. Dia yang tukang wak timbul cerita nak marinya Ramadan. Itu panggil Syakban. Timbul macam buku lali kita. Nimbul gitu. Kalau Ramadan maknanya panas. Suami beritahu isteri dalam keadaan marah. Kalau isteri balik ke rumah maknya, maka gugurlah talak. Telah tenang si suami menarik balik kata-katanya tadi. Jika lepas itu isteri telah pulang ke rumah ibunya, adakah pembatalan lapar tadi dikira sah atau sebaliknya? Dia kalau dulu kita mengaji fiqh. Mengaji fiqh dulu kan. Kita Tahrir, Syarqawi, dan seumpamanya lah. Bila lapar taklid itu sah, tak boleh tarik balik 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Tapi ada satu kaul dalam mazhab Hanbali. Saya tak jumpa kaul tu. Saya pergi tanya Baba Mang Pombing almarhum, Tok Guru Pondok Koleba gitu. Darussalam. Saya gitu tahun 90-an. Ada orang tanya masalah ke kita tak boleh nak jawab. Saya pergi jumpa arwah almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombing Koleba. Sebab kita rajin tanya masalah ke dia. Cuma tak mengajilah dengan dia macam ustaz-ustaz lain dan dia beritahu satu kaul dalam mazhab Hanbali. Jadi orang awam boleh taklid pandangan tu. Cuma kalau kita iftak, kita nak fatwa, tak boleh. Kena pakai jumhur ulama. Nampak? Jadi kalau dia taklid mazhab satu kaul dalam mazhab Hanbali tersebut, ditarik balik, maka habis cakap tu. Cuma kalau kita pergi, kena sebaiknya pergi dengarkan depan hakim, betul tak lapah kita taklid itu sah? Sebab taklid itu kadang-kadang bunyi macam taklid, tidak sah. Cerai kadang-kadang macam lapah cerai, tak jatuh. Ini tujuan pergi rojok pada mahkamah syariah sebenarnya, kerana kita umat akhir zaman ni banyak yang tak betul. Lapah yang jatuh kata tak jatuh, lapah tak jatuh kata jatuh. Soalan yang sedikit lagi sebelum akhir. Isteri menolak poligami. Jawab ndak isteri, suami pun tolak. Tak suka. Betul tak? Contohnya kalau suami pengusi, kalau pengusi ni jadi isteri, suka tak suami nak nikah seorang lagi? Kalau pengusi ni perempuan, suka tak? Ada. Gitulah fitrah wanita, kena faham baik. Kalau kita jadi orang puang, kita tak suka tak? Sebab tu tak salah orang perempuan tak suka suami dia poligami. Tidak salah seorang perempuan marah, belebel kalau laki dia nak menikah lagi. Kerana itu fitrah manusia. Betul tak? Yang tak boleh dia marah, hukum boleh berpoligami dalam Quran. Jangan siapa sangka tu. Itu sudah menentang Allah. Tak boleh. Apakah tip jika nak beristeri 2? Aduhlah. Soalan pengusi ke apa ni? Ke orang lain? Dia begini, orang puang ni penda. Orang lelaki penda gagah dia. Tubuh badan dia berlari gagah, tangan gagah, nopak gagah, betul tak? Orang puang, mulut dia. Kena faham, mu nak kahwin ramai, mu kena tahan dengar mulut. Betul tak? Mulut kau betul tak? Sebab tu dia panggil monogami. Kalau kahwin seorang, apa makna mono? Satu. Kalau kita beli radio, ada speaker. Kita beli handset, ada speaker. Atas saja. Itu dipanggil mono. Bunyi. Tapi kalau kadang-kadang, dia ada 2. Atas bawah Radio tu alit ni bunyi, alit ni bunyi. Tali basing, alit ni ada speaker, alit ni ada speaker. Komputer, sini speaker, sini speaker. Sini geduk-geduk-geduk, geduk-geduk-geduk. Itu dipanggil benda. Mono ke benda? Stereo. Faham tak lagi?
Nampak? Jadi kalau kahwin dua, stereo. Dalam bak lagu, kalau stereo sedap. Tapi kalau hak rumah stereo, balik awal. Faham lagi? Mono pun Tok Imam tembok duduk sejik. Faham lagi? Dalam speaker. Faham tak? Dah kalau 3 speaker, ada serang pula belakang, tegung balik awal terus tu. Nah, jadi kena faham baik. Kalau mu nak cari nyakit, mu nikahlah ramai. Faham lagi? Aku ni bukan nak benda, cuma nak buat modal ceramah. Jadi tak usah ikutlah. Kalau mu tak ceramah tak payah. Faham lagi? Nah, lama kata cerita bab bini dua, dia bini sekor sembang ni, pelawak tu. Nah, jadi terpaksalah kena kahwin ramai kerana nak buat modal ceramah. Apa tip kahwin dua? Ini soalan terakhirlah. Yang isteri kita tidak marah, senang saja tak muri dia marah. Kahwinlah selepas kematian isteri kita. Faham tak? Memang dia tak akan marah. Batunya sang pun tak gerak. Betul tak? Jadi memang lelaki-lelaki cerita nak kahwin dua belaka. Sebab mana-mana sini ada tak yang tak ada cita-cita nak kahwin dua? Kalau tak ada maknanya dia itu mati pucuk. Ada tak? Ada belaka dah tak? Cuma berani dengan tidak saja. 2 minggu lepas saya minum air dengan seorang yang kerjanya dia suka rima di Terengganu. Suka rima ni maksudnya dia ukur tapak rima, tanda adakah tapak yang sama, adakah rima yang sama. Rima khabar atas pokok, tunggu. Rima tu khabar atas batang, tunggu. Rima lari, ukur tinggi mana lopak tang, boleh tahu dia saiz berapa. Main dengan rima lah. Dia cerita baru ni dia nak pergi seterik, rima tengah makan rusa. Rima tu tengok dia, rima kata, dia pun lari ikut lain. Mana orang bisa kan main rima. Dia kata bang, hebat awak main rima. Tapi kata dah isteri seorang kedua. Seorang tak berani rima rumah. Tu hak main rima dah. Ukur tahi rima, air kecing rima boleh beza dengan air kecing rusa je, kecing musang. Bijak ahli rima lah, faham tak lagi? Ahli rima tu buang jerak rima, jerak benda pemburu haram. Mana orang ahli rima tak berani dengan rima rumah. Tak, sebab rima lautan dia belang tu ada semua. Kalau rumah kejap tu bit belang, kejap tak ada, kejap tu bit belang. Jadi rima jadiang. Jadi masalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.